الله العلي العظيم وبعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan Imam telah membacakan untuk 4 rakaat yang pertama daripada tarawih kita pada malam ini. Dimulakan bacaan pada rakaat yang pertama dengan membaca 4 ayat yang terakhir daripada surah Maryam alaihassalam, dan imam meneruskan bacaan sehingga sampai ayat yang ke-16 surah Taha pada rakaat yang keempat. Muslimin dan muslimat, Maryam alaihassalam seorang perempuan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 wanita pilihan Islam, pilihan Allah, yaitulah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, diikuti oleh Maryam binti Imran, yaitulah ibu Nabi Isa. Kemudian yang ketiga adalah Asiyah binti Muzahim, isteri kepada Fir'aun. Dan yang keempat Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang boleh kita belajar daripada seorang perempuan wanita salihah yang bernama Maryam binti Imran ini adalah perkara yang berhubung dengan ujian dan dugaan daripada Allah. Bayangkan muslimin dan muslimat, seorang perempuan suci yang berebut-rebut, berlaku perebutan antara Nabi Zakaria alaihi salam dengan Tok Siap, Tok Bilal Masjidil Aqsa. Berebut apa? Berebut nak jaga Maryam alaihassalam, sampai terpaksa untuk mencabut undi. Nabi Zakaria sebut dia berhak sebab dia ayah saudara kepada Maryam, pakcik Maryam. Tok Bilal, Tok Siap Masjidil Aqsa kata kami pun layak, sebab Maryam akan dijaga, dipelihara di Masjidil Aqsa. Akhirnya berlaku undi. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ayat ni pada juzuk 3 surah Ali Imran. Allah beritahu
bagaimana Allah memerintahkan supaya Nabi Zakaria dan pendeta Tok Siap Tok Bilal Masjidil Aqsa supaya melakukan undian dengan mencampakkan kolam pen masing-masing ke dalam sungai. Tu cara undi dia. Maka siapa punya pen yang timbul, maka dialah yang berhak menjaga Maryam, dan akhirnya dijagalah oleh Nabi Zakaria, kerana Nabi Zakaria yang menang dalam undian itu. Ini dalam Quran, bukan benda kecil. Allah sebut punya mulianya Maryam sampai berebut nak belum sampai terpaksa mengundi. Subhanallah, yang kata hebatnya Maryam alaihassalam. Allah cerita pula dah dijaga oleh Nabi Zakaria di mihrab Masjidil Aqsa. Ada mihrab untuk dia, tertutup di hadapan. Nabi Zakaria memastikan takkan ada orang boleh masuk untuk ganggu dia. Tiba-tiba apa Allah cerita? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Allah beritahu setiap kali Maryam didatangi oleh Nabi Zakaria, Nabi Zakaria masuk fil mihrab, di mihrab tempat Maryam bertasbih, berzikir, beribadah. Nabi Zakaria mendapati wajada indaha rizqa, di sisi Maryam ada rezeki. Buka tafsir, buah-buahan. Buah-buahan pula bukan musim dia. Bukan musim dia waktu tu. Lainlah kalau musim buah durian, dia mai buah durian, okeylah. Ni bukan musim buah tu mai. Nabi Zakaria tengok, kullama, Allah sebut setiap kali dia masuk saja mihrab, dia tengok ada buah-buahan di hadapan Maryam. Dia tanya Maryam, anna laki hadha? Ambil mana ni? Mana orang sudah hantar ni? Nabi Zakaria memang pasti dah mihrab dia aja boleh masuk, orang lain tak boleh. Tiba-tiba tengok ada buah-buahan berbakul depan Maryam. Buka tafsir, tanya Nabi Zakaria. Maryam jawab, qalat huwa min indillah. Allahu akbar, Allah hantar. Kata Maryam, min indillah, buah-buahan ni daripada sisi Allah. Allah hantar melalui Jibril, hantar tiap-tiap hari buah-buahan. Tuan-tuan muslimat, sesuci ini Maryam. Allah uji dah? Uji. Siapa kita yang nak mengeluh dengan ujian Allah? Kita jenis hisap okok je pun, berhenti pun tak lagi. Siapa kita? Maryam alaihassalam begitu hebat, buah-buahan pun Allah hantar, perempuan suci. Allah uji, perut besar tok laki tak ada. Kita boleh bayang tak ujian besar mana? Sampai Maryam bukanlah nak kata dia mengeluh, tak adalah mengeluh, tapi sebagai manusia terpacul juga ucapan tu ketika Maryam perut makin besar. Anna yakunu li waladun
walam yamsasni bashar, mengadu dekat Allah, ya Allah, macam mana aku boleh ada waladun, boleh nak dapat anak, walam yamsasni bashar, sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Aku tak pernah kahwin, orang kampung pun tahu, tak ada WhatsApp jemputan kenduri, tak ada. Tiba-tiba perut besar terpacul dari mulut Maryam. Apa dia kata? Mitu qabla hadha. Itu dia tuan-tuan. Bukan dia mengeluh, tapi manusia begitulah, terpacul juga. Dia kata mitu qabla hadha. Alangkah elok kalau sebelum ni aku mati aja senang. Keluar juga ucapan tu sebab menanggung ujian berat. Ada anak, baby ada, ayah tak ada. Tuan boleh bayang tak ujian? Maka hidup ini ujian. Jangan mengeluh. Allah akan uji kita. Antara ujian bulan Ramadan ni, itulah cuaca panas. Tukang ujian nak menghabis makan tu satu hal lagi. Lepas tu dia main ujian peluru berpandu, rokok. Tu pun ujian besar tu. Nak berhenti ke nak isap? Selalu isap lah. Ujian tu, tuan-tuan, ujian besar, keletihan, kepenatan. Allah tak tahu nak cakap. Allah nak ajar, itulah hidup. Tak semestinya kamu ni senang aja. Ada kala kamu akan rasa susah. Seperti 29 hari yang bakal kita tempuh di bulan ini. Ikut takwim 29 hari sahaja tahun ini. Besok hari ke-7 kita akan tempuh dia untuk belajar. Hidup ni tak semua senang. Rasa lapar sikit, rasa penat, rasa pedih perut. Berapa jam? Lebih kurang 13 jam setengah, 14 jam. Nak ajar? Itulah hidup. Kamu kena sabar dengan ujian. Allah uji Maryam sampai beranak, bawa balik Nabi Isa ke kampung, kena belasah lagi dengan ketua kampung JKKK. Belasah pula dia. Apa hal engkau ni wahai Maryam? Mak engkau bukan bariyah. Ayah engkau ini orang yang baik. Wa kanatim, ibumu bukanlah bariyah, bukan perempuan jahat. Manakala ayahmu kami kenal Imran, seorang yang baik. How come the baby come? Kata JKKK. Cakap orang putih dia hari tu. Dia kata lagu mana ni? How come the baby come? Dia kata. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita nak sebut sabar atas ujian hidup. Ada kala kita nak, Allah tak bagi. Kita nak tapi Allah tak bagi. Sabar. Sebab apa? Saidina Ali pernah sebut. Saidina Ali kata dalam satu doa dia, Saidina Ali sebut, la taj'al firaqaha alayya huzna. Ya Allah, janganlah jadikan perpisahan aku dengan dunia ni satu kesedihan. Tu Sayyidina Ali punya doa. Dia kata, ya Allah, jangan jadikan firaqah, berpisahnya aku daripada dunia, atau terlepasnya aku dari nikmat dunia. Janganlah jadikan itu huzna, satu kesedihan. Sebab apa? Dunia. Dia yang nak sedih nun di akhirat, terlepas rahmat Allah, terlepas keampunan Allah. Orang berlumba-lumba ke syurga, awak tenganga-nganga tak tahu nak pergi mana. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muslimin muslimat,
inilah dunia. Itu yang pertama, ujian. Penghujung surah Maryam yang dibaca, pengajaran saya nak sebut tentang diri Maryam alaihassalam, ujian kehidupan. 1. 2, ayat 1 sampai 16 surah Taha yang dibaca oleh Tuan Imam pada rakaat sampai rakaat keempat. Saya nak ambil satu aja, iaitulah ketika Nabi Musa bil wadil muqaddasi Tuwa, dia berada di suatu lembah yang suci namanya Tuwa. Dia baru pulang bergerak daripada Madian. Dalam surah Taha kalau baca ke depan, Allah menyebut Nabi Musa dengan ahli Madian. Nabi Musa pernah menjadi penduduk Madian. Madian di mana? Jordan. Bumi kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Berpuluh tahun dia di situ, akhirnya berkahwin dengan anak Nabi Syuaib nama Safurah. Kemudian minta izin ayah mertua untuk balik ke Mesir untuk berlawan dengan Fir'aun. Maka dalam perjalanan itulah anastu nara, dia telah melihat api. Tuan-tuan, kalau kita belajar bahasa Arab, tu saya kata, saya belajar bahasa Arab dulu, ya Allah, tenganga kita punya hebat bahasa Arab. Kenapa Allah tak sebut apabila Nabi Musa bawa keluarga dia, isteri dia, lalu dia kata, inni anastu nar, sesungguhnya aku anastu, dia jadi fi'lun madhi, aku telah melihat nara, api. Waktu tu dia berjalan malam. Baik, persoalannya, kenapa Nabi Musa tidak menyebut ini ra'aitu? Ra'aitu pun fi'lun madhi, aku telah melihat. Tetapi Nabi Musa menyebut anastu, bukan ra'aitu. Ada beza dah? Ada. Ra'aitu melihat saja. Ra'aituhum, saya melihat anda semua. Ra'aitukum, saya melihat kamu semua. Tetapi bila sebut anastu dalam bahasa Arab, anastu membawa maksud melihat dengan penuh pengharapan. Sebab dia berjalan di waktu malam dan dia kesejukan. Sebab itu dia sebut dekat isteri dia, moga-moga aku ambil api itu biqabasin, untuk aku memanaskan badan, au ajidu 'alan nari huda, atau boleh jadi torchlight untuk menerangi jalan sebab gelap. Maka dia melihat api dengan pengharapan, dengan satu harapan yang besar. Allah, dia kata lega ada api. Maka melihat dengan penuh pengharapan, anastu. Itu dia bahasa Arab. Seorang yang lepas berbuka puasa melihat lighter di poketnya dengan penuh pengharapan bahawa sekejap lagi akan berlaku pembakaran peluru berpandu. Tak berhenti juga dia. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, apa benda besar ringkas kita nak sebut ialah pada ayat 14. Ketika dia tergamam, kata Ibnu Abbas, dia nampak api itu dekat dahan pokok. Api itu, kata Ibnu Abbas, dia sampai-sampai aja dia tengok api itu warna hijau. Ni Ibnu Abbas tafsir. Dan kemudian dia nampak api itu menjulang naik ke langit. Subhanallah, bukan Ibnu Katsir. Naik api itu ke langit, dia tergamam, lalu mendengar suara Allah.
selayaknya Allah bercakap dengan zat kebesarannya, laisa kamitslihi syai', tak sama dengan suara kita. Allah kata dekat dia, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li dzikri. Ini poin besar. Musa, aku ni dengar elok, fastami' lima yuha, dengar aku nak cakap, kata Allah, innani, aku ini, anallah, akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, sembah aku, sujud kepada aku, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikan sembahyang untuk mengingati aku. Wahyu pertama, perintah pertama Allah kepada Nabi Musa ialah solat. Maka solat jangan kita buat lebih kurang. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Di hujung Al-Muddathir Allah menyebut ketika ahli syurga bertanya kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, kenapa kamu masuk neraka saqar? Dijawab oleh ahli neraka saqar, lam naku minal musallin, kami dulu tak solat, 5 waktu tak solat, puasa 5 waktu hancur, tarawih sampai. Hebat dia. Ni mangkuk punya orang, sahabat mangkuk terus 5 waktu hantar semayang, tarawih sampai. Dia syok sebab tengok orang ramai ada moreh. Dia nak balik rokok lagi lepas moreh. Dia syok hati. Ya Allah, apalah nilai puasamu, kamu meninggalkan solat 5 waktu. Maka untungnya kita, umat lain ada tarawih, tak ada. Kita mana ada umat Nabi Isa? Tak ada. Kita aja Allah bagi tarawih sunat muakkad. Namun ingat, ba'diyah Aisyah adalah sunat rawatib. Maka sunat rawatib lebih tinggi hukum dari tarawih. Maka jangan amalkan menanti tarawih tapi meninggalkan ba'diyah Aisyah. Satu kesilapan besar, kerana ba'diyah Aisyah walau 2 dia lebih tinggi darjat dari tarawih. Maka Allah bagi kita tarawih 20 hantar, 8 pun hantar, tak ada hal. Untuk kita sebut betapa solat menjadi amalan tertua dalam sejarah ketemadunan manusia. Maka tuan-tuan, muslimin dan muslimat, jangan tinggalkan solat. Dalam mazhab berbagai pandangan, akhirnya diambil satu kesimpulan, wajib qadha solat yang tinggal lama-lama. Banyak mana nak qadha ustaz? Banyak mana hang ingat hang qadha. Minta ampun dengan Allah. Mana hang ingat hang buat. Takat mana hang ingat buat. Lepas tu minta ampun pada Allah. Jangan tinggalkan solat lagi. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, esok hari ke-7, tak masuk esok, kita ada 22 hari lagi. Percayalah tuan-tuan, nak seminggu dah besok. Sekejap aja. Satu nanti tak dia main 2 minggu. Lepas tu keluar dah lagu Balik Kampung Sudirman. Tuan tengoklah, sekejap Sekejap tuan-tuan. Maka jangan kita lepas peluang. Saya selalu sebut 1 minit di dalam Ramadan tidak sama seminit di bulan Syaban. 1 huruf kita baca Quran bulan Ramadan tidak sama 1 huruf di bulan Syaban. Sedekah apa saja kita bagi di bulan Ramadan
tidak akan sama dengan bulan lain. Kata Imam Ibn Athaillah Al-Askandari di dalam kitab Hikam, apabila Allah membuka pintu-pintu ketaatan kepadamu, maka rebutlah, kerana kamu tidak tahu bilakah pintu itu akan ditutup oleh Allah. Bila Allah buka, bagi kita sihat, datang ke masjid, bagi kita harta lebih sikit, boleh sedekah, infak, tolong orang, if'al ya akhuna, lakukan wahai saudaraku, kerana sesungguhnya peluang itu adalah cukup besar, kerana Allah menyebut dalam hadis kudusi, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa tu aku punya, akulah yang akan balas berapa aku nak bagi pahala. Inilah hebatnya Ramadan. Dan akhirnya saya bagi pihak sekolah menengah Islam Darul Izzah di kampung Perupuk Yah, mereka berhajat nak bina sebuah masjid. Maka mereka minta saya tolong umumkan wakaf pembangunan bagi siapa yang ingin berwakaf dalam 3 cara. Pertama, ada staf di belakang sekolah, staf sekolah yang akan tunggu dengan risit. Tuan-tuan boleh wakaf melalui risit. Atau ada tabung yang disediakan. Atau ambil pamphlet tu, ada barcode, balik rumah scan lah dan berilah mana yang tuan-tuan mampu. Kita bantu mereka untuk bina masjid wakaf untuk diri mak ayah hidup atau mati. Ingat, saya ulang balik, ini Ramadan, bukan Rajab, bukan Sya'ban. Ramadan. Bayanglah pahala yang Allah nak beri selagi ada masjid, masuk pahala sampai kiamat. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan kita sambung 4 rakaat lagi tarawih dan seterusnya 20. Mana yang 8 dipersilakanlah ke belakang selepas 4, termasuk aku. Untuk abah awal tak ada nak muhumbur abah awal. Maka insya-Allah moga Allah berkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.